Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 28 Julai 2020 bersama saya, Kaizarif Afindi. Berita utama. Hari ini Sarawak mencatat 25 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan bertambah sebanyak 675 kes. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam siaran langsung sidang media COVID-19 hari ini memaklumkan 21 kes dilaporkan dari daerah Kuching, 2 kes dari Serian dan masing-masing 1 kes dari daerah Semarahan dan Lundu. Jelasnya 4 kes baharu melibatkan pelawat yang balik dari luar negara. Kes pertama dan kes kedua merupakan sepasang suami isteri, bukan warga negara yang baru balik dari United Kingdom. Kes ketiga merupakan seorang pelajar perempuan warga negara tempatan yang balik dari Korea Selatan. Kes keempat merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang bekerja di Amerika Selatan. Selain itu, 1 kes melibatkan saringan rawak di pintu masuk antarabangsa dan 1 kes lagi melibatkan petugas kesihatan. Melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan yang mempunyai sejarah perjalanan balik dari Kuala Lumpur pada 14 Julai 2020. Kes telah dipilih secara rawak untuk menjalani saringan di sebuah klinik kesihatan kerjaan. 15 kes pula jelasnya melibatkan saringan kontak kepada kluster yang masih aktif. Melibatkan seorang petugas kesihatan di sebuah fasiliti di Lundu. Kes telah diambil swab setelah kes membuat pengistirahan pernah melawat tapak wabak di dalam sistem saringan Kendiri di tempat beliau bekerja. Manakala 4 kes melibatkan saringan pasar. 9 kes merupakan kes yang dikesan hasil pengesanan kontak yang melibatkan kes-kes yang telah dikenal pasti di dalam kluster Sentosa. 4 kes melibatkan kontak kepada kes positif yang telah dikenal pasti di dalam kluster Syarikat Kejuruteraan Kuching. 1 kes merupakan seorang warga negara yang disaring kerana beliau adalah kontak rapat di dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching iaitu penerbangan yang melibatkan kluster PUI Melbourne. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak memaklumkan terdapat 1 kluster baharu dinamakan sebagai kluster Pasar Satok Kuching telah dikesan hasil aktiviti saringan aktif melibatkan para peniaga di pasar besar. Kesemua mereka ini merupakan peniaga yang menjalankan perniagaan di Pasar Satok Kuching yang telah menjalani saringan pada 25-26 Julai 2020. Dimaklumkan juga 1 kes baru yang telah sembuh dan discharge dari hospital. Dalam sidang media sama, Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi JPBN Sarawak memberitahu bahawa daerah Kuching kini bertukar daripada status kuning kepada status merah, manakala daerah Serian dan daerah Lundu bertukar status daripada status hijau kepada status kuning. Hari ini daerah Kuching telah bertukar daripada status kuning kepada status merah setelah 16 kes tempatan terbaru dilaporkan. Manakala daerah Serian juga telah bertukar status daripada status hijau kepada status kuning apabila 2 kes tempatan baru dilaporkan di daerah Serian. Daerah Lundu juga telah bertukar status daripada status hijau ke status kuning apabila 1 kes tempatan baru dilaporkan di daerah tersebut. Berita seterusnya. Keinginan untuk melihat Sarawak maju dan cemerlang dengan kemudahan asas dan infrastruktur yang menyeluruh dan hebat di bandar maupun di luar bandar hanya akan dapat dicapai sepenuhnya melalui pimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS, tidak kira latar belakang keturunan, agama dan pegangan politik. Berikut antara intipati ucapan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg ketika pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 peringkat Negeri Sarawak. Anjuran Jabatan Penerangan Negeri Sarawak yang berlangsung di Dewan Undangan Negeri Sarawak pagi tadi. Jelas beliau, program-program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan mengikut perspektif Sarawak di samping mengambil kira perspektif kebangsaan mampu mencapai tahap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam masa 10 tahun lagi. Kemudahan infrastruktur dan kemudahan asas yang menyeluruh
dan hebat di bandar dan di luar bandar, kemudahan pengangkutan moden di bandar-bandar besar dan capaian internet di setiap pelosok negeri ini dan pemakasaan ekonomi berteraskan teknologi digital adalah impian anak Sarawak. Pendirian kerajaan GPS ialah Sarawak hendaklah melihat kepada keperluan Sarawak sendiri dengan lebih mikro, khususnya dari segi pembangunan prasarana yang begitu penting untuk memangkinkan pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Tambah Datuk Patinggi Abang Zohari lagi, sebagai sebuah wilayah di negara ini yang mampu menjadi maju, Sarawak juga akan menyumbang kepada pembangunan Malaysia secara keseluruhannya. Jika anak Sarawak sendiri tidak berupaya memelihara kepentingan dan hak Sarawak sendiri, siapa lagi yang boleh berbuat demikian? Jika Sarawak maju, Malaysia juga maju. Justeru, beliau juga berharap agar rakyat Malaysia, khususnya anak Sarawak, dapat menunjukkan semangat kebangsaan dengan mengibarkan bendera Malaysia jalur gemilang di premis-premis perniagaan, taman-taman perumahan, kampung-kampung, rumah panjang dan kenderaan. Dalam perkembangan lain, pada sebelah petang, Ketua Menteri hari ini telah menerima kunjungan hormat daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, Unit 4, di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan hormat itu diketuai Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Ambas bertujuan membincangkan beberapa perkara berkaitan pembinaan kompleks Unifor yang baru dan beberapa perkara lain yang berkaitan. Hadir sama Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaon Sameon, Pengarah Unifor Richard Lon serta rombongan. Berikut pula kebakaran dua buah rumah jenis kayu papan yang berlaku di Tudan Fasa 6 pada Sabtu lepas telah mendapat perhatian Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin. Rumah yang didiami 12 penghuni itu hangus sepenuhnya dalam kebakaran itu. Datuk Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin telah melawat lokasi kebakaran dan mangsa yang terlibat. Beliau telah menyerahkan sumbangan berbentuk wang tunai dan bahan keperluan asas dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri dan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Miri. Datuk Lee juga turut menyatakan akan menyumbang bahan binaan semula rumah kepada mangsa bagi keperluan membina semula rumah tersebut. Bagaimanapun, insiden pada petang Sabtu itu tidak membabitkan kecederaan dan pihak bomba dan penyelamat Miri berjaya mengawal kebakaran. Selanjutnya, seiring dengan perubahan teknologi yang pesat, Kerajaan Negeri menerusi Kementerian Belia dan Sukan Sarawak telah menyediakan kira-kira 80 kursus bagi pembangunan belia setempat termasuk bidang fotografi dan keusahawanan pada tahun ini. Berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian sijil penyertaan kursus asas fotografi, telefon pintar serta pembangunan belia dan sukan Asajaya pada Ahad, Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak Datuk Snowden Lawan berkata, kursus yang dianjurkan merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memberi ruang dan peluang kepada belia mendalami bidang fotografi. Tambahnya, ia sekaligus membantu menambah pendapatan masyarakat yang menceburi bidang tersebut, lebih-lebih lagi dalam keadaan negara yang berdepan dengan pandemik COVID-19. Beralih ke perkembangan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau. Beberapa buah kampung di kawasan tersebut bakal menikmati kemudahan infrastruktur projek program transformasi luar bandar RTP 2020. Antara projek yang akan dijalankan adalah naik taraf Jalan Rumah Panjang Kampung Tungkah Dayak, baik pulih Padang Bola Sepak Sebangan, bina baru jalan dari Simpang masuk melalui Dewan ke SK Tebeluk, bina baru gelanggang futsal Kampung Entanggor, naik taraf Padang Bola Sepak Pekan dan Jalan Kampung Masjid Sebuyau, bina baru Padang Futsal Kampung Sungai Rama dan naik taraf Jalan Kampung Nap. Pegawai Tadbir Daerah Sebuyau, Aziz Ahmad, ketika melawat tapak projek berkenaan pada Isnin memaklumkan kepada Ketua Kaum dan Tuai Rumah agar kerjasama kepada agensi yang melaksana projek tersebut kelak dapat diberikan.
Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sekali lagi, kami dari Unit Komunikasi Awam Sarawak ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Salam UKAS.